Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1372. Antara paparan utama. Salahkah kerajaan perpaduan mengikut acuan masyarakat Malaysia? Bila benci beraja di hati. Di mana keadilan dan kesaksamaan yang diseru hadi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini ialah mesyuarat kedua sidang Parlimen ke-15 2023 yang berlangsung selama 11 hari iaitu dari 22 Mei hingga 15 Jun 2023. Pada paginya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan ahli Parlimen pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT. Kita tertunggu-tunggu jika Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang begitu bersungguh-sungguh memperlekeh pelaksanaan kerajaan perpaduan yang diusulkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mahu membangkitkannya. Namun, Abdul Hadi lebih gemar bercakap seorang diri di Facebook beliau yang kemudian diterbitkan di Haraka Daily dan ditularkan oleh para walaun tanpa soal. Abdul Hadi dalam tulisannya di ruangan minda Presiden PAS bertajuk Kerajaan Lalang Ditiup Angin, sekali lagi mempersoalkan penubuhan kerajaan perpaduan yang kini sudah berjalan selama 6 bulan dengan akur kepada titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu serta rakyat Malaysia. Pakatan Harapan PH menamakan campurannya dengan jenama kerajaan perpaduan yang agak berlainan daripada istilah sebenar dalam kamus politik semua bahasa. Cara mereka mengumpulkan sokongannya juga agak luar biasa daripada amalan biasa, kata Abdul Hadi. Kenyataan tersebut seolah-olah kerajaan pimpinan pengurusi Pakatan Harapan itu telah melakukan satu kesalahan besar. Sedangkan apa yang terjadi hanyalah aplikasi konsep kerajaan perpaduan yang diterjemah berdasarkan keperluan masyarakat majmuk di negara ini dan ciri-ciri parti politik pilihan mereka. Walaupun kerajaan perpaduan ini dipimpin oleh Anwar, seorang Melayu yang beragama Islam, Abdul Hadi memilih untuk meremehkan peranan Presiden Keadilan itu menerusi kenyataan beliau, kononnya dikuasai oleh pihak lain. Kerajaannya dipimpin oleh parti yang lebih kecil, berprinsipkan pragmatik dan didominasi oleh parti lebih besar yang nyata ideologinya. Turut bersamanya kumpulan kecil dan individu yang oportunis. Gerak-gerinya selepas berkuasa laksana lalang yang mengikut tiupan angin, ujar Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional itu. Beliau juga menyindir kerajaan perpaduan kerana kononnya berpegang kepada konsep perpaduan yang meraihkan semua pihak tanpa sempadan agama, ideologi dan moral atau fitrah manusia asalkan mendapat kehendak yang difikirkan majoriti kerusi. Mereka mengheret rakyat apabila berpegang kepada falsafah Pak Pandir yang menyebarangi anak sungai dengan meniti kayu reput yang dilalui oleh semut yang berjuta ramainya, atau kaedah politik ciptaan barat yang berpegang kepada matlamat menghalalkan cara, dakwa Abdul Hadi. Kononnya, Pakatan Harapan hanya berpegang kepada perpaduan Hamlu An-Nas, tali manusia, bukan kepada Hamlu Allah, tali Allah. Pakatan tersebut didominasi oleh Parti Tindakan Demokratik DAP yang nyata ideologinya bercanggah dengan Islam. Bahkan kenyataannya jelas menunjukkan mereka menentang Islam serta kepentingan Melayu Islam dan Bumi Putera. Malah pakatan itu turut disertai oleh parti-parti yang pragmatik tanpa ideologi tempelaknya. Abdul Hadi melihat seolah-olah kerajaan perpaduan cacat kerana dipimpin oleh ketua yang partinya Keadilan hanya menang 31 kerusi parlimen berbanding dengan DAP yang memiliki 40 kerusi parlimen. Sedangkan pemilihan Anwar sebagai pengurusi Pakatan Harapan dan seterusnya Perdana Menteri Malaysia ke-10 adalah satu penghormatan yang diberi oleh semua ahli komponen kerajaan perpaduan termasuk DAP, UMNO, GPS, GRS dan beberapa parti kecil lain di Malaysia. Beliau juga menyerang pemimpin kerajaan perpaduan secara peribadi walaupun takut menyebut namanya. Termasuk juga kalangan yang tidak bersih kerana telah dihukum kesalahannya dan kalangan yang masih menanti keputusan mahkamah yang diusahakan untuk digugurkan atau dilepaskan kerana pendakwaan kes mahkamahnya dilakukan secara terpilih. Begitu juga kalangan mereka yang sedang menunggu dan kalangan yang mahu menyelamatkan diri kerana kesalahannya atau kalangan oportunis daripada semua pihak, sindirnya. Oleh kerana Abdul Hadi menyifatkan kerajaan perpaduan ini berlainan daripada istilah sebenar dalam kamus politik semua bahasa, biar Jom Channel ingatkan bahawa sains politik adalah satu bidang pengajian yang dinamik. Sifat sedemikian dimilikinya kerana subjek yang menjadi bahan kajiannya adalah manusia yang berfikir dan berubah-ubah pemikirannya.
Sains politik tidak sama dengan sains tulen. Misalnya, simbol bagi kalsium iaitu bahan yang ada dalam susu ialah Ca. Sementara itu, apabila ia bersebati dengan batu, ia menjadi kalsium karbonat dengan simbol CaCO3. Bahan ini terdapat dalam kapur yang digunakan untuk pertanian. Sampai bila pun bahan ini tetap kalsium karbonat, kecuali ia dicampur dengan unsur lain, maka komponennya akan berubah dan terhasillah bahan lain pula. Berbeza dengan istilah politik yang sifatnya berubah-ubah mengikut takrifan pihak yang menggunakannya. Begitulah juga dengan istilah kerajaan perpaduan, tidak ada mana-mana pihak yang menetapkan bagaimana istilah itu digunakan asalkan ia berfungsi dengan baik sebagai sebuah kerajaan. Di situlah terletaknya keindahan bidang sains politik yang tidak bersifat jumud, walaupun ada pihak yang ingin menyempitkan istilahnya. Juga dari segi prinsipnya, dalam kerajaan perpaduan itu terdapat gabungan parti-parti politik yang memenangi pilihan raya tidak kira berapa banyak mahupun apa ideologi mereka. Kelakar sungguh apabila Abdul Hadi membangkitkan aspek moral pemimpin kerajaan perpaduan, sedangkan satu dunia tahu 3 orang pemimpin Perikatan Nasional yang dianggotai PAS termasuk pengerusinya juga sudah berstatus kluster mahkamah. Dengan nada penuh prasangka, Abdul Hadi menggambarkan bahawa kerajaan Pakatan Harapan sentiasa bergolak dan tiada perpaduan. Maka bagaimana kemampuannya untuk menghadapi masalah negara yang lebih besar dan masalah antarabangsa yang mencabar? Soal Abdul Hadi. Demikian Abdul Hadi tenggelam dalam delusinya. Kemarin, Anwar Ibrahim memberitahu Dewan Rakyat bahawa pelaburan langsung asing FDI telah mencurah masuk sebaik sahaja kerajaan perpaduan dibentuk dan dijangka memberi limpahan ekonomi kepada rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Pelaburan diluluskan bagi suku pertama 2023 adalah sebanyak 71.4 bilion ringgit, iaitu peningkatan 60% ketimbang suku pertama tahun lalu. Pelaburan digital berkualiti dari Amazon Web Services 25.5 bilion ringgit menjelang 2027 dan Tesla dalam kenderaan elektrik. Perjanjian Geely Proton lebih serius, projek di Proton City, begitu juga Rongsheng Petrokimia di Johor. Ekonomi mencatat pertumbuhan 5.6% suku pertama, ini lebih tinggi daripada Indonesia 5%, China 4.5% dan Vietnam 3.3%. Ini juga lebih kukuh daripada unjuran Bank Negara Malaysia sebelumnya. Kadar pengangguran juga menurun ketimbang suku keempat tahun lalu, tegas Perdana Menteri. Nah, itulah hakikat yang cuba dinafikan oleh Abdul Hadi yang rekod kedatangannya di Parlimen pada penggal lepas amat buruk dan memalukan. Justru Jom Channel petik kembali hadis yang digunakan oleh Abdul Hadi untuk menyokong hujah dangkalnya supaya para penyokongnya memikirkan dengan sejujurnya siapakah yang hari ini tidak mendapat keridaan Allah Subhanahu Taala. Sesiapa yang mencari keridaan Allah dengan dimarahi oleh manusia, nescaya Allah meredainya dan akhirnya Allah jadikan manusia meredainya juga. Sesiapa yang mencari keredaan manusia walaupun dengan kemurkaan Allah, nescaya yang dimukai Allah dan Allah jadikan manusia memarahinya juga. Riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya nombor 276 dan Al-Tirmizi nombor 2414. Semoga kita semua menginsafi kebesaran kuasa Allah Subhanahu Taala yang rancangannya hari ini sukar diterima oleh para penunggang agama. Baru-baru ini, Kerajaan Perpaduan telah membelanjakan 6.1 juta ringgit bagi Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani yang dikenalikan Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu membabitkan 3 negeri iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Rumah Terbuka di Kedah adalah program peringkat kebangsaan yang turut membabitkan jemaah menteri, perwakilan asing serta ketua jabatan kerajaan. Beliau berkata Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani Kedah mencatatkan kos tertinggi iaitu 3.1 juta ringgit manakala Kelantan dan Terengganu masing-masing 1.5 juta ringgit. Jumlah perbelanjaan ini meliputi perkara seperti persiapan tempat, logistik dan jamuan. Jumlah kehadiran untuk program di Kedah adalah 25,000 orang, manakala di Kelantan dan Terengganu masing-masing 15,000 pengunjung. Katanya dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis terhadap soalan Ahmad Fadli Syari, PN Pasir Mas, mengenai jumlah perbelanjaan penganjuran Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di 6 negeri iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang yang disifatkan sebagai satu pembaziran oleh pihak PAS sebelum ini. Amrizan berkata penganjuran Rumah Terbuka Aidilfitri tahun lalu di Seri Perdana, Putrajaya membabitkan belanja 11 juta ringgit dengan kehadiran hanya 70,000 orang.
Rumah Terbuka Malaysia Madani membuka ruang lebih luas untuk membolehkan pemimpin kerajaan bertemu dan beramah mesra dengan rakyat di pelbagai lokasi, katanya. Beliau berkata penganjuran kali ini turut mendapat kerjasama kementerian dan jabatan persekutuan selain kerajaan negeri yang membolehkan kosnya dikurangkan terutama daripada segi sumber manusia serta keperluan logistik lain. Penganjuran Rumah Terbuka Malaysia Madani memberi peluang peniaga kecil tempatan menjana ekonomi sebagai penyedia perkhidmatan dan makan minum sepanjang majlis berlangsung. Kesan ekonomi ini juga dinikmati pengusaha hotel, pengangkutan dan peniaga lain yang berkaitan, katanya. Untuk makluman, para walaun, kerajaan hanya menanggung kos Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala acara yang sama di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan ditanggung oleh kerajaan negeri. Apakah justifikasi pihak PAS dan Perikatan Nasional yang menyatakan bahawa ianya satu pembaziran? Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berpendapat Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani bersama Perdana Menteri bukan suatu pembaziran, malah ia usaha meraihkan rakyat sempena Aidilfitri. Beliau yang juga Ketua Setiausaha Pakatan Harapan PH berkata, majlis berkenaan bukan kempen PRN, sebaliknya ia pendekatan untuk pemimpin nombor satu negara itu berjumpa rakyat. Apabila kita hebohkan sangat, maka mailah. Ini kan sambutan Hari Raya dan sebab itulah semua dijemput hadir, ujarnya. Alhamdulillah, melalui majlis tersebut, lebih 50,000 rakyat jelata dari 3 negeri diraikan dapat menikmati rezeki yang dikongsi dan ramai di antara peniaga yang mampu menjana keuntungan. Sekali lagi, Jom Channel ingin tegaskan jumlah kos jamuan Aidilfitri Kerajaan Perikatan Nasional di seri perdana pada tahun 2022 adalah sebanyak RM11 juta. Manakala jumlah keseluruhan kos jamuan Aidilfitri Kerajaan Perpaduan di Kedah, Terengganu dan Kelantan adalah hanya sebanyak RM6.1 juta sahaja. Kerajaan Perpaduan telah berjaya menjimatkan wang negara sebanyak RM4.9 juta dengan pelibatan 3 negeri bersama pelbagai lapisan masyarakat, bukan hanya sekadar Putrajaya semata-mata seperti sebelum ini. Kepada lebay dan walaun, adakah anda mampu untuk mengira? Kalau dah benci beraja di hati, apa yang PMX buat semua tak betul. Rumah Terbuka pun salah, basmi kemiskinan Tegar pun salah. PMX nak pulihkan masalah air di Kelantan pun dikatakan salah. Yang betul hanya Pak Lebay dan para walaun sebab mereka ahli syurga. Adil ialah salah satu daripada sifat wajib bagi Allah SWT dan sifat ketuhanan yang maha suci daripada segala kekurangan. Bahkan mustahil bagi Allah SWT bersifat zalim. Malah keadilannya tiada bandingan dan tandingan. Maha Adil ialah salah satu daripada nama-nama terbaik bagi Allah SWT. Menurut Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan di Harakat Daily bertarikh 3 Disember 2021, adil yang diwajibkan itu adalah berkonsepkan samawi, yakni perintah Allah yang melengkapi segala hubungan manusia dengan kehidupannya dan mengatasi undang-undang ciptaan manusia itu sendiri. Lalu dibawa bersama firman Allah SWT, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kalian dengan suruhan dan larangannya ini supaya kalian mengambil peringatan dengan mematuhinya. Surah An-Nahl ayat 90. Tidak cukup dengan itu, diperkukuhkan dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim ke atas diriku dan aku jadikannya kezaliman haram antara kalian. Maka janganlah kalian berlaku zalim sesama kalian." Riwayat Muslim. Menurut Hadi, inilah rahsianya apabila kedatangan Islam ke negara-negara lain dianggap sebagai penyelamat, bukannya penjajah. Keadilannya merupakan hujah akan kebenarannya yang lebih berkesan daripada kata-kata dan tulisan. Oleh itu, Islam dilihat kehebatannya kerana keadilannya, bukan kerana takutkan kuasanya ataupun paksaan dan kezalimannya. Kini, kecoh di media sosial apabila tertular memo daripada pihak Air Kelantan Sdn Bhd yang bertajuk ketetapan beredar pengarah-pengarah Air Kelantan Sdn Bhd menurut Fasal 90 Tata Urusan Syarikat R02/2023. Antara perinciannya adalah meluluskan pemberian sagu hati Hari Raya Aidilfitri sebanyak RM10,000 seorang kepada semua ahli lembaga pengarah syarikat. Manakala turut diluluskan pemberian sagu hati Raya Aidilfitri sebanyak RM200 seorang kepada kaki tangan syarikat. Tidak ketinggalan kenyataan meluluskan sagu hati Raya Aidilfitri sebanyak RM2,000 kepada Setiausaha Syarikat Puan Zaidah Idris. Hebat
Tepukan gemuruh untuk para walaun dan seluruh kerajaan negeri Kelantan. Keadilan dan kesesamaan nampaknya sedang ditegakkan dengan tepat dan berada pada landasan yang sangat betul seperti mana seruan Presiden PAS. Masalah ketiadaan air di beberapa lokasi di Kelantan yang meruncing menyebabkan pengguna terpaksa menjalani rutin seperti mandi sunat 1 Syawal dengan menumpang air telaga rumah jiran. Adakah itu satu keadilan? Tinjauan sinar harian mendapati daerah seperti Kota Baru, Bacok, Tumpat dan Pasir Mas antaranya terjejas teruk dengan masalah air pada musim perayaan Aidilfitri 2023. Seorang peniaga, yakni Zainal Abidin, 35, dari kampung Tok Sangkut, Repek, Pasir Mas berkata keadaan membebankan bermula 3 hari sebelum Ramadan itu berlarutan dan masih belum ada penyelesaian sehingga ke hari ketiga Syawal. Sementara itu, seorang penduduk di kampung Permata Macan, Jelawat Bacok, Muhammad Ismail, 55, sudah 6 tahun tidak mengadakan majlis rumah terbuka akibat masalah air yang dihadapi di kampung berkenaan. Tetamu datang terpaksa jamu mereka dengan menggunakan bekas makanan dan cawan polistiren supaya dapat buang terus tanpa perlu dicuci. 2 enjin sedot air telaga tiup yang dipasang dapat kualiti air sangat teruk iaitu masam, kelat dan keruh pekat tetapi tetap guna sebab tidak ada pilihan lain. Setiap hari akan tukar 4 penapis dengan kos sekitar RM6 sehari, katanya. Menurut Muhammad, air minuman pula akan dibeli di kedai setiap sehari manakala pakaian pula akan menggunakan dobi dengan kos RM15 sehari. Dalam pada itu, seorang penulis sambilan, Rohaiza Abdul Rahman, 44, berkata, mandi jenazah jiran yang meninggal dunia 2 hari sebelum Aidilfitri terpaksa menggunakan air telaga tiup yang baru dibuat oleh penduduk kampung di Limbat, Pasir Tumbuh kerana masalah tidak ada air bermula sebelum Ramadan. Saya 3 kali pindah rumah sewa dan hari raya sambut di rumah ibu kerana masalah air. Pihak berkaitan sediakan tangki dan kami ulang-alik punggah air yang berat itu sejauh kira-kira 500 meter dari rumah. Terlalu terbeban dan terdera mental serta fizikal. Sudah tiba masa syarikat pengurusan air diswastakan sepenuhnya supaya masalah air dapat diatasi demi menjaga kepentingan rakyat jelata dan bukan memberikan kami penderitaan menunggu air tiba selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kata wanita itu seperti dipetik sinar harian. Wah, ahli lembaga pengarah diberi sagu hati RM10,000 setiap seorang. Manakala kaki tangan diberi RM200 setiap seorang, setiausaha syarikat diberikan pula RM2,000. Apa yang mereka buat? Apa jasa mereka kepada rakyat Kelantan yang semakin hari semakin menderita dengan masalah ketiadaan air yang tidak berkesudahan? Kalau ada air sekalipun, tergamakkah para pengarah itu menelan air yang haiwan liar pun tidak sanggup meneguknya? Kebodohan apakah ini? Itu slogan para penunggak agama yang menzalimi dan memperbodohkan rakyatnya. Kepada Presiden PAS, berhentilah tunggak agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.